Saya bagi contoh rumah lah. Jadi contoh kawasan saya beli tahun 2018. Oh, okey. Ya. Oh, memang jadi ya debat ni. Ha. Tapi Okey, tak apa. Kita live eh. jadi saya tengok sebenarnya pasaran ekonomi sesuatu tempat tu dia terganggu lah bila Bank Islam membawa satu konsep komuniti dan tawaruk. Tawaruk. Jadi telah mengganggu kos sara hidup satu tempat tu. Contoh saya beli rumah di pinggiran Seri Gombak. Rumah teres lot. Jadi harga dia 405,000. Bila tambah insuran semua, dia jadi 400, lebih kurang 450,000 lah. Jadi daripada situ bila berjumpa dengan Bank Islam, sign agreement, yang ditawarkan adalah penjualan komoditi dan tawaruk 1.6 juta selama 35 tahun. Boleh buka ni, nampak besar sikit. Jadi 1.6 juta selama 35 tahun. Bila kita duduk di kawasan rumah tu, rumah beli atas inilah penjual yang pertama lah. Jadi rumah pusaka dia jual kepada saya lah. Pada masa tu saya dah bayar 10% kepada penjual dan balance dia untuk melunaskan harga 450,000 keseluruhan rumah tu. Daripada sini tuan, takut dia duplicate konten. Jadi nampak benda sini sikit. Biar background lain sikit daripada yang ni. Nampak sikit. Tuan terus ni kamera ni. Okey, teruskan. Jadi biasalah kita bukan ada duit cash. Nak beli rumah, beli kereta, beli motosikal. Jadi sebenarnya meminjam ni tak salah lah, berhutang ni. Bagaimana Rasulullah juga, dia berhutang dengan Yahudi lah. Sebagai contoh yang kita boleh bawa lah. Jadi kalau kita kata tak boleh berhutang mana-mana bank dengan orang Yahudi, itu salah lah. Termasuklah Bank Islam. Bermakna kita mengharapkan di Malaysia ni Bank Islam lah sebagai jaminan bagi kita dalam keadaan mendapat jaminan Islam. Cuma yang menjadi persoalan kepada saya dalam transaksi perniagaan Bank Islam. Dulu saya ingat Bank Islam ni membeli rumah dengan harga 450,000, dia jual balik 1.6 juta. Tapi Ustaz Afian bagi tahu Bank Islam tak ada beli rumah. Bank Islam adalah pembeli komoditi. Okey. Sebab itu hari saya duduk faham lah. Selama ni bila kita berjumpa dengan Bank Islam akan jual balik rumah yang kita beli tu. Jadi ada satu hadis berkaitan larangan Nabi kata jangan membeli atas belian. Jadi saya kata Bank Islam telah membeli rumah, lepas tu jual balik 1.6 juta pada saya. Saya kata tu ada salah. Ustaz Afian kata bukan. Cuba tengok balik perjanjian. Rupanya ada penjualan komuniti dan tawaruk. Saya tengok komen. Jadi bila saya rujuk balik komuniti, tapi ikut bahasa Inggeris, saya tak faham bahasa Inggeris. Jadi saya tengok pada penjelasan Ustaz Afian lah. Contoh dia bagi contoh dalam page Ustaz Afian menyatakan betul contoh Ustaz Afian bagi tadi. Kita nak mendapatkan 10,000 RM. Jadi Bank Islam akan membeli komoditi berharga 10,000 daripada broker A. Jadi broker A bila dah dapat komoditi, mungkin dalam bentuk CJ ke, tak tahulah saya komoditi tu. Tapi biasanya dia orang akan sebut komoditi sawit. Jadi tak apa, dalam bentuk apa pun. Jadi Bank Islam akan menjual kepada saya dengan harga 15,000. Itu contoh pinjaman peribadi. Dalam bab rumah ni, bermakna Bank Islam akan membeli dengan harga 450,000 dengan broker A. Untuk lepas tu dia akan menjual balik 1.6 juta.
komoditi tersebut kepada saya. Dan untuk saya pula untuk mendapatkan duit cash untuk kepada penjual rumah tadi, saya kena jual komoditi saya 1.6 juta itu kepada broker B. Itu contoh yang Ustaz bagi yang saya faham. Dengan harga semasa 450,000. Sedangkan Bank Islam jual kat saya 1.6 juta, bukan harga semasa. Dia beli dengan broker A komoditi tadi 450,000. Tiba-tiba jual kat saya bukan harga semasa 1.6 juta. Lepas tu suruh saya jual kepada broker B dengan 450,000 balik, harga semasa balik. Itu bab perniagaan Bank Islam lah, bukan berkaitan dengan rumah. Untuk mendapatkan cash bayar kepada penjual rumah. Itu saya rasa satu penipuan lah. Dan dalam hadis yang panjang pun Nabi kata jangan memborong borongan orang desa. Jangan menipu dalam jualan apa. Jangan membeli dalam belian. Jadi bab penipuan tu ada wujud kat sini saya bagi saja. Sebab apa? Kat mana menipunya? Kat mana menipunya? Apa yang tipu? 450,000 harga komoditi. Bank Islam beli pada broker A. Baik. Lepas tu Bank Islam jual pada saya 1.6 juta. So, kat mana menipunya? Apa yang menipu? Cuba saya bagi tahu satu. Yang tu satu dulu. Dia beli 450,000, dia jual pada tuan 1.6 juta. Di mana menipunya berlaku? Jadi satu, berkaitan rumah kita asal tajuk je. Tak apa, yang tu dulu. Yang tu dulu. Beli komoditi 450,000, jual balik 1.6 juta. Jadi, kat mana menipunya? Menipu dia, bila saya jual balik 450,000 kepada broker B. Nanti dulu. Apa menipunya? Kat mana menipunya? Jadi, perjanjian tu kenapa Bank Islam buat macam tu kepada saya? Macam ni, saya jawab Tuan datang, contohlah, saya tuan. Kenapa nak ambil untung kat situ 1.6 juta? Satu dulu. Ambil untung 500,000 ke? So, kalau untung 500,000 dengan 1.5 juta, so kalau 1.6 juta ni 4 kali ganda, 3 kali ganda. Kalau 500,000 tak nipu? Tuan kata menipu. Kat mana menipunya? Mana menipunya? Gini. Contohlah, saya beli handphone. Saya beli handphone harga cash 5,000. Saya jual pada tuan dengan harga 10,000 handphone yang sama. Secara angsuran. Apa yang menipunya? Ulang balik ni. Saya ulang balik. Katalah handphone ni sesi live baik. Katalah saya beli handphone ni 5,000. Saya beli cash 5,000. Saya jual tuan balik dengan harga 10,000 secara angsuran. Di mana menipunya? Yang tu dulu. Yang pasal rumah tu tadi. Senang, nampak? Di mana menipunya berlaku? Jadi, di mana menipu berlaku? Kalau Ustaz Afian bagi tahu tadi, dia adalah susut nilai. Tak, di mana menipunya? Tengok. Dalam contoh yang sebelum ni, Ustaz bagi contoh yang ni lah. Mesin basuh ke apa saya rasanya. Jadi, Ustaz beli 5,000 handphone. Setelah sini saya cerita. Setelah sini ialah saya beli handphone 5,000. 5,000 saya beli cash ni. Pada seorang ni. Daripada supplier. Saya jual beli handphone sama 10,000. Secara angsuran. Di mana menipunya kat sini? Sebab jual beli tak ada masalah sini. Nampak? Tak ada masalah kan? Tak menipu. Sekejap. Tunjuk tanda dekat. Balik kepada komoditi tadi. Nanti lo. Jadi dia dalam transaksi yang sama, dalam perjanjian yang panjang. Baru A ke B, bukan berakhir ke C lagi. Baik. Katalah kita tukar pada komoditi. Saya beli komoditi 5,000. Saya jual pada tuan 10,000. Komoditi yang sama. Secara angsuran. Di mana menipunya? A ke B tak ada penipuan. B ke C. Situ agreement yang pelik. Saya jual pada tuan. Apa Okey. menipunya? Mana menipunya? Saya dah beli 10,000. So di mana menipunya? Tuan suruh saya jual kepada broker. Tak, saya tak suruh. Kata saya suruh. Dalam agreement tu? Tak, tuan boleh ambil. Mana? Tak, itu agreement lain. Mana? Macam ni saya bagi tahu. Saya jawab lah. Saya jawab terus sebab kalau tuan panjang sangat, saya tak tuan ni point panjang sangat. Boleh saya jawab, bagi peluang saya cakap lah. Sebab tuan dah cakap dah dekat setengah jam, saya pula. Baik. So, kalau komoditi tadi kan, saya jual balik pada tuan dengan harga 10,000 secara angsuran. Sama macam handphone tadi. Saya beli 5,000, saya jual balik pada tuan harga 10,000 secara angsuran, tak ada penipuan kan? So, benda yang sama juga, cuma tukar daripada handphone kepada komoditi. Saya ambil komoditi harga 5,000 saya beli cash dan saya jual pada tuan 10,000. Dan kemudian lepas pada tu tuan nak bawa balik tak ada masalah. Tuan boleh beli, tuan boleh ambil balik nak jual ke pulang pada tuan. Bila saya tengok bagi saya ada satu penipuan. Di mana pada broker B tadi. Tapi tak apa sebab dalam agreement tu kau masuk komoditi tadi untuk dapatkan tunai. Sekarang tak selesai lagi saya nak tunai. Nak bayar rumah tu. Nanti lo. Yang sini lo. Tajuk lain. Tak. Handphone tajuk lain.
Okey, sekarang tertukar. Tertukar je komuniti tu pada handphone. Pada handphone tadi. Handphone tak apalah 10,000. Saya jual balik. Okey. Tuan sekarang ni tuan dah dapat handphone. Bagi handphone ni. Dan tuan 10,000 contoh. Contoh ni handphone. Ni handphone. Okey, Jadi okey. Saya nak tengok komen orang. Okey. Saya jual balik kepada Ustaz Afian. Tak terpulang. 10,000. Terpulang. Sebab ni saya tak lagi dah lagi rumah. Okey, baik. Dah habis dah. Agreement dah habis dah. Jual beli dah habis dah. Jual beli dah habis. Sekarang ni jual beli dah habis dah. Yang isu dia jual beli dah habis dah. Bagi saya terdapat penipuan. Okey, kat mana menipu? Saya tanya, di mana menipunya? Di mana menipunya? Cuba cakap saya, tunjuk saya menipu. Apa yang saya tipu? Okey, katalah saya ulang balik. Yang bagi ni tak sama dengan kita nak beli rumah. Pak kita nak beli duit cash kepada penjual rumah tu saya terangkan pada tuan. Saya terangkan pada tuan yang tuan punya fahaman berbeza. Lari tajuk. Tengok tuan cakap berbeza tajuk. Tak kira nak mesti pada. Tapi kalau jual kepada okey, itu benda sama. Okey, kata kita ambil komuniti. Okey. Saya beli komuniti harga 10,000 dan 5,000. Saya jual balik komuniti yang sama kepada tuan harga 10,000. Tuan setuju? Di mana menipunya? Okey, di mana menipunya? Yang tu. Okey, komuniti. Kita sebut komuniti. Tak sebut pasal. Kita anggap ni komuniti. Okey, ini komuniti CPO. Okey, CPO saya beli 10,000 ni. Benda tu berlaku transaksi dalam keadaan online. Okey, dalam online saya dapat dah 5,000. Okey. Milik saya dah ni. Selesai. Pesanan pertama. Selesai. Okey. Kemudian komuniti ni saya jual juga pada tuan 10,000 secara angsuran. Tuan setuju? Tuan setuju? Masalah di mana menipunya? Masalah rumah tadi macam mana nak bayar? Nanti dulu. Okey, tak sampai lagi. Okey, tuan setuju tak? Tu kata baru B. Yang baru ni. Okey, nanti dulu. Okey, sampai B ni selesai tak apa di mana menipunya ni? Di mana ada penipuan? Tak ada penipuan kan? Tu saya kata tak ada penipuan. So, sampai sesi kedua tidak ada sebarang penipuan. Tuan setuju? Okey. So, selesai sesi pertama, sesi kedua. Okey, selesai. So, sekarang tuan dapat komuniti, betul? Okey, tuan dapat komuniti ni. Okey. Dan tuan berhutang dengan saya 10,000, betul? Okey, baik. Sekarang ni komuniti ni dah jadi milik tuan. Tuan terpulang pada tuan untuk jual ataupun tak nak jual. Itu hak tuan. Sekarang ni macam mana saya nak dapatkan rumah tu? Okey, sekarang ni saya advise tuan jual balik pada broker dengan harga 5,000. Murah pula. Bukan harga semasa. Ya, sebab tuan secara cash. Tadi saya jalan asuran. Terpulang pada tuan. Tuan nak beli boleh, tak nak beli pun apa. Terpulang pada tuan. Okey, nampak tak? Tengok. Nampak tak? Di mana penipuan berlaku? Sebenarnya saya nak cerita ni, bila berlaku macam ni, bila berlaku macam ni, dia akan mengganggu pasal hidup. Tak. Tuan dah masuk topik lain. Kita topik pertama, tuan menuduh Islamic Banking menipu. Okey, dengar betul-betul. Sekarang ni, tuan telah menuduh Islamic Banking menipu. Betul? Okey, saya tanya soalan yang sama. Di mana berlaku penipuan? Penipuan tu, okey, selamat datang kepada yang live, kepada yang nonton di Book Cafe dan juga di live saya. Kita berada dalam sesi apa? Debat dan apa? Jumpa dan debat. Jumpa dan debat. Topik kita apa-apalah okey. Topik kita tentang Islamic Banking. Saya tanya soalan sebab Tuan Kamal mengatakan bahawa Islamic Banking menipu. Saya tanya satu soalan iaitu di manakah menipunya Islamic Banking? Saya tunjuk satu transaksi dia kata tak menipu. Dua transaksi tidak menipu. Okey. So di mana penipuan berlaku pada Islamic Banking? Tuan jawab soalan saya. Jadi daripada B ke C. Okey, B ke C. Dalam agreement tu. Okey. Dah jelas lah. Kena jual kepada tak ada. Tuan tunjukkan pada saya mana syarat, mana dalam agreement mengatakan wajib jual. Tunjukkan pada saya. Saya tanya dekat Facebook, saya tanya, di manakah dalam agreement yang mengatakan wajib jual? Tuan tak tunjuk. Sampai sekarang tak tunjuk. Hari ni tuan datang, tuan tunjuk pada saya di manakah? Okey. Kalau saya tak ada bukti tu. Tak ada bukti. Sekarang ni soalan saya, di mana menipu? Di mana menipu? Jawab soalan saya. Sebab tuan tunjuk Bank Islam menipu, Bank Islam menipu. Jawab soalan saya, di mana berlaku penipuan? Sebenarnya dekat mana Bank Islam bayar dekat tuan rumah? Tengok. Okey, saya tanya tuan. Okey, sebab dia A ke B baru. Okey, di mana menipu? Soalan saya, di mana menipu lu? Di mana menipu lu? Di mana menipu? Tahu. Saya sebagai panel, sebagai tetamu. Tamu kena berdiri. Ramai lagi datang ni. Boleh. Ramai lagi datang. Boleh memang kaunter gaduh. Gaduh secara live kali ni. Sebab saya jemput Coach Fadil tak datang. Kan? Saya offer pada PPN tak datang. Ada seorang follower saya datang. Tak apa. Kita bincang secara matang. Soalan isu yang berlaku ialah, isu utama berlaku ialah sekarang ni, soalan tuduhan mengatakan bahawa Islamic Banking menipu. Itu soalan, betul tak? Ramai kata Islamic Banking menipu. Saya tanya, di mana menipunya Islamic Banking? Satu lagi, dia menjerak saya dalam sistem bank Islam. Okey. Soalan saya, jawab soalan. Di mana menipu? Kita datang untuk pinjam duit. Okey, baik. Lepas tu dia suruh beli Mercedes dia. Okey, saya jawab soalan. Bagi contoh dalam Mercedes dia. Kita mampu kacil je. Okey, baik. Cok. 1.6 juta. Okey, cok. 50,000, 1.6 juta. Okey, cok. Saya tuan tak habis lagi. So Nabi pun Yahudi pun Nabi sign je. So mana menipu? Duduk lapar ni.
Di mana yang menipu? Tuan tak jawab lagi. Di mana yang menipu berlaku? Duduk. Okey, di mana yang menipunya? Cuba cakap, di mana yang menipu? Nanti dulu. Okey. Jadi sistem daripada awal A hingga C tu pun dah menipu dah. Tengok. Kita datang. Okey, mana menipu? Mana menipu? Okey, nanti. Kalau bak jual beli, saya kata betul. Tapi bak jual beli yang dipaksa. Mana yang dipaksa? Apa yang saya paksa? Apa yang Bank Islam paksa? Tunjukkan. Buktikan yang Bank Islam paksa. Buktikan. Mana paksa? 1.9 juta tu. Di mana paksa? Itu saya kata Rasulullah tu pinjam dengan Yahudi. Nanti lu. Nabi takkan bersoal. Okey, saya jawab. Letak 2 juta ke 10 juta pun. Okey. Nabi tak bersoal. Okey, baik. Okey. Saya jawab. Jadi jual beli tu dah. Tak saya jawab pula. Sebab tuan saya cakap lama ni. Okey. Bagi peluang saya cakap. Bagi peluang saya cakap dan tuan diam boleh? Okey, sampai habis. Sebab tadi saya dah cakap tuan terima tuan jawab ini. Baik, okey. Sekarang peluang saya untuk jawab pula Saya pun tak sangka sesi kali ini menjadi begitu hangat sekali. Alhamdulillah. Sebab buku saya tak keluar lagi. Buku yang saya keluar ialah buku Bijak Macam Wang Dan topik kali ni pihak pengajuh letak nama Jumpa dan Debat. Okey, baik. So pertama sekali, saya ibarat macam nilah. Contoh mudah, saya bagi analogi. Okey, kita kapas sikit, boleh dengar? Boleh minum air. Boleh, sila. Okey, sekarang saya jawab. Tuan Kamal menuduh Islamic Banking menipu. Dan bila saya tanya di mana menipu, sampai sekarang Tuan Kamal gagal membuktikan bahawa Islamic Banking menipu. Sekejap. Sebab saya tanya banyak kali tadi, di mana menipu? Sampai sekarang saya minta dia buktikan agreement. Saya minta buktikan transaksi. Di manakah berlaku penipuan dalam Islamic Banking sehingga kesan ini? Daripada Facebook saya sampai sekarang ini, dia gagal membuktikan bahawa Islamic Banking menipu. Yang dipertikaikan ialah kenapa harga mahal. Yang tu dipertikaikan. Dia ulang kenapa jual mahal. Baik, saya jawab. Pertama sekali, kena ingat Islamic Banking tidak ada menyediakan pinjaman. Itu kita kena ingat. Tidak menyediakan pinjaman. Tapi Islamic Banking menyediakan satu fasiliti untuk pelanggan berhutang. Okey, parking tu tolong boleh. Okey, saya ulang balik. Islamic Banking menyediakan satu fasiliti untuk pelanggan berhutang secara patuh syariah. Itu perkara pertama yang tuan-tuan kena ingat. Bank Islam bukan datang untuk menjual rumah lebih murah. Islamic Banking bukan datang Islamic Banking bukan datang untuk jual lebih murah, untuk meningkatkan ekonomi orang miskin, bukan. Sebab dalam Islamic Finance kita ada macam-macam institusi. Kita ada pusat zakat, kita ada pusat wakaf, kita ada Islamic Banking. Masing-masing ada fungsinya. Untuk membantu orang miskin bukan tugas utama Bank Islam. Tapi Bank Islam membayar zakat kepada pusat zakat. Dan pusat zakat yang menerima zakat Islamic Banking akan bagi bantuan kepada orang miskin, bagi bantuan kepada orang susah, bagi bantuan kepada B40. So, kalau datang ke bank untuk minta bantuan, memang tak dapat lah. Sebab itu bukan fungsi bank. Okey, itu pertama. Yang kedua, tadi Tuan Kamal bagi tahu, dia datang bukan nak beli komuniti. Dia datang nak beli rumah. Yes. Baik, di sinilah menimbulkan satu kekeliruan. Sebabnya, kita dah biasa dengan bank, konvensional, buat loan. Pertama sekali, saya perlu bagi satu statement yang tuan-tuan semua kena clear. Islamic Banking tidak ada menyediakan sebarang loan. Tidak ada menyediakan sebarang loan. Itu perkara pertama yang tuan kena clear. Jadi apa yang Islamic Banking sediakan? Islamic Banking menyediakan satu konsep fasiliti yang patuh syariah untuk membantu pelanggan mendapatkan hutang. Okey, itu yang kita kena clear. So, hutang adalah harus. Dalam Islam, berhutang adalah harus. Jadi apa Islamic Banking buat? Islamic Banking menggunakan kaedah jual beli. Menggunakan kaedah jual beli yang sah. Sebab tu bila saya tanya Tuan Kamal, saya tanya di manakah berlakunya penipuan? Sampai kesudah Tuan Kamal gagal membuktikan mana-mana transaksi Bank Islam yang menipu. Saya tanya, banyak hari dah tanya, berminggu-minggu saya minta, bagi kontrak, tunjukkan. Kausa mana yang menipu? Yes, nanti dulu. Bagi saya cakap. Kalau Tuan cakap nanti tak habis. Dah kata menipu, saya kena selit. Saya dah bagi dokumen. Okey. Tapi Tuan Kamal gagal menunjukkan berlakunya penipuan. Sampai sekarang saya tengok di mana berlaku penipuan pada Bank Islam, tidak ada satu pun klausa dalam Islamic Banking yang menunjukkan, yang membuktikan bahawa berlakunya penipuan dalam Islamic Banking. Siapa-siapa yang mendakwa Islamic Banking menipu, saya berani berhadapan dengan tuan-tuan untuk tunjukkan, buktikan di manakah Islamic Banking menipu. Baik. Saya bagi contoh satu analogi. Katalah kita nak pergi makan tom yum, kedai makan tom yum. Kita cek tak orang tu beli serai dekat mana? Orang tu beli garam dekat mana? Kita cek satu-satu tak? Kita datang contoh nak makan tom yum. So, dinong-dinong, tukang masak datang bagi tom yum, kita makan tom yum. Kita bayar harga tom yum. Baik, kita minta tak serai? Kita minta tak garam? Apalagi dalam tom yum apa lagi? Saya pun tak biasa masak tom yum. Serai lagi, garam lagi apa? Apa? 5 purut. Apa lagi?
Udang, kita minta tak semua tu? Udang mungkin kita minta lah. Tapi macam serai, 5 purut, garam, kita minta tak? Tak minta kan? Tapi dibagi. Adakah Tokek Tom Yum menipu kita bila dia bagi dalam Tom Yum tu adanya 5 purut, adanya serai, adanya garam. Adakah Tokek apa nama? Allah SWT. Tokek Tom Yum tadi menipu bila dia buat macam tu? Allah SWT. Tak. Begitu juga dalam Islamic banking. Dalam Islamic banking, kita datang, tujuan kita apa? Tujuan kita adalah untuk beli rumah. Betul? Harga rumah tu 500,000, kita mampu tak beli cash? Tak mampu beli cash. Dan kita datang kepada bank, janganlah kita expect datang pergi bank, kalau beli dengan developer harga 500,000, beli dengan bank harga 500,000, memang tak akan ada. Memang tidak akan ada transaksi begitu rupa kalau itu yang kita nak. Mana kata kalau kita nak beli harga yang sama dengan bank, tak payah beli dengan bank. Bukan datang kepada bank Islam untuk beli rumah harga yang sama, kita beli dengan developer. Itu perkara pertama yang kita kena tahu. Perkara pertama dah banyak dah. Okey, baik. Jadi, kita datang bank Islam untuk mendapatkan rumah tu. Jadi, bank Islam menyediakan transaksi-transaksi yang patuh syariah sehingga akhir sekali Islamic banking boleh dapat membantu pembeli untuk membeli rumah tadi secara berhutang. Nampak tak? Samalah seolah-olah tadi saya buat analogi Tom Yum tadi tak datang pun minta serai, minta 5 purut, minta garam, tapi dapat sekali. Itulah dia Tom Yum. Samalah juga dalam Islamic banking. So dalam Islamic banking ada tawarruf, ada komoditi dan sebagainya, dan akhir sekali objektif akhirnya ialah untuk mendapatkan rumah. So pembeli dapat rumah tak? Dapat. Pembeli berhutang tak dengan Islamic banking? Yes, berhutang. Patuh syariah tak? Patuh syariah. Sampai sekarang tak ada mana-mana pihak berjaya membuktikan bahawa ada riba dalam Islamic banking. Tu buku tu tak ada lagi Buku yang saya ada ialah buku Berjaya Macam Wang. Mana-mana yang nak membeli buku Berjaya Macam Wang boleh datang sini. Siapa yang dah beli nak dapat tentang saya pun boleh, tak masalah. Saya dah ingat soalan-soalan tentang pengurusan kewangan. Tapi hari ni yang datang ialah soalan tentang Islamic banking. So itu jawapan saya. So dan Islamic banking ni tuan-tuan, yang mendokong Islamic banking bukan orang tepi jalan pergi pungut buat Islamic banking, bukan. Ulama-ulama satu dunia yang support Islamic banking ni. Dan mereka bukannya orang-orang yang tak ada yang cikai-cikai buat. Dan usaha untuk menubuhkan Islamic banking ni daripada tahun 70-an lagi. Tahun 70-an tidak ada Islamic banking. Yang ada hanyalah bank konvensional satu dunia di Malaysia. Dan masa tu memang fatwa mengatakan bahawa Islamic banking haram sebab riba. Sebab apa riba? Sebab pinjaman. Bila pinjam 100 kena bayar 100. Pinjam 10,000 bayar 10,000. Pinjam 1 juta kena bayar 1 juta. Jadi Islam conventional bank pinjam 1 juta kena bayar 1.5 juta, itu riba. Jadi ulama-ulama duk fikir macam mana nak sediakan alternatif. Sebab ada keperluan orang untuk beli kereta, ada keperluan orang untuk beli rumah, ada keperluan orang untuk mendapatkan pembiayaan peribadi. Tapi yang ada hanyalah konvensional. Jadi ulama-ulama duk fikir, okey, maka lahirlah Islamic banking. So Islamic banking terlahir dengan satu matlamat untuk mengasing untuk sejarah bank Islam pula. Untuk bawa daripada konvensional daripada sekolah. Apa. Tuan boleh pergi, tak masalah. Nanti bagi saya peluang, saya tak habis lagi. Tadi tuan cakap saya dah bagi masa. Okay. Jadi itu fungsi utama bank Islam. Kena ingat, fungsi utama bank Islam bukan nak bagi pinjaman. Oh, jadi fungsi bukan loan, bank Islam. Yes, bukan loan. Tukar nama dah. Memang tak ada. Memang tak ada loan. Memang tak ada loan. Bukanlah kontrak mana-mana Islamic banking tidak akan ada perkataan loan. Bank Islam lah. Tak ada bank, perkataan bank. Kenapa? Okey, kenapa tak ada bank? Penjual Islam je lah, penjual Islam. Okey, kenapa? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tukar nama tu, jangan tukar guna bank. Kalau bukan loan. Okey, apa hukum tu? Okey, dosa ke guna bank? Kalau jual penjual Islam. Okey, tak dosa. So, guna bank dosa tak? Tak dosa. Tak dosa. So, kenapa tuan pertikaikan benda yang tak dosa? Bank Islam bukan loan. Bukan boleh buat loan. Memang bukan loan. Okey, assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Terima kasih. Selfie sikit. Bukan senang ni datang ni. Okey. Tapi pegang buku. Dah. Okey okey. So selesai topik kita Okey. Bukan senang ni datang. Okey.